Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man salaka bida'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ahli jawatan kuasa surah Al-Ibrah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita masuk di malam yang ke-17 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pertolongan kepada kita untuk sampai ke hujung Ramadan tahun ini. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya Allah, bantu tolonglah kami untuk melaksanakan puasa di siang hari dan ibadat-ibadat di malam hari serta membaca Al-Quran. Jadi sebelum saya meneruskan apa yang diminta untuk sampaikan pada malam ini, sekarang baru pukul 10.22 kalau saya punya ya, 10 lebih, belum 10.30 pun ya. Saya agak berbelah bagi sebab jamaah kita ada dua jamaah sekarang ini. Jamaah Kuala Lumpur, jamaah Selami. Jadi bagaimana saya mau bagi sekarang ya? Tapi insya-Allah tidak sampai 2 jam setengah lah. Sebab orang menonton bola sepak pun 2 jam setengah, tapi tak dapat pahala, mungkin dapat dosa. Sebab kadang-kadang referee pengadil jadi mangsa ataupun penjaga gol dan sebagainya. Jadi kalau orang menonton bola yang tak ada pahala, yang mungkin ada dosa, boleh bertahan 2 jam setengah, kenapa kita tak boleh 2 jam setengah dalam majlis seperti ini? Sedangkan ia penuh dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun ia dalam bahasa Melayu disebut surau, tapi sebenarnya pengertiannya adalah luas. Bila disebut rumah Allah, tempat beribadah kerana Allah, Rasulullah SAW sebut dalam satu hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyat 'alaihimur rahmah wa haffat 'alaihimul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa zakarallahu fi man 'indahu kama qala." Tidak ada satu kaum yang berada di rumah Allah, mereka itu mempelajari kandungan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajari kandungan-kandungannya, melainkan diselubungi oleh rahmat Allah, dikerumuni oleh malaikat, ketenangan turun di atas mereka, dan Allah sebut siapa yang ada dalam majlis itu. Masya Allah. Inilah dia di antara kelebihan berada di majlis ilmu seperti ini. Dan insya-Allah kita akan ada modal pula untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada sahabat-sahabat yang berada bersama baginda ketika wahyu diturunkan. Kerana bukan semua sahabat bersama dengan baginda, sebahagiannya ada. Apa pesan baginda? Liyuballigha syahidu minkumul ghaib. Orang yang
ada yang menyaksikan, yang hadir ketika wahyu diturunkan, sampaikan kepada yang tidak hadir. Rubba muballighin aw aminas sami'. Boleh jadi yang disampaikan itu lebih mengerti, lebih paham daripada orang yang mendengar. Tengok macam mana kasih sayang yang ditanamkan, macam mana kemesraan yang ditanamkan, bertukar-tukar dalam perkara kebaikan. Subhanallah. Bila sampaikan kepada seorang itu, aku tadi malam tadi aku dengar ceramah tazkirah, dengar begini. Oh, Masya Allah, aku faham begini. Kawan ini pun memberitahu, aku faham ialah begini. Mungkin dia tak dengar, tapi dia dengar daripada yang lain. Masya Allah, bagaimana perkongsian ilmu itu dapat berlaku. Subhanallah. Ini para jamaah, sebenarnya kita bila berada dalam majlis ilmu seperti ini, kita ada modal untuk bercakap. Tak mengapalah, mana-mana yang mengantuk, tidurlah sekejap. Jangan bila dah habis baru bangun. Sebab kita ini kalau tak dapat semua, jangan hilang semua. Maksudnya, kalau tidak ada di sini, balik rumah umpamanya dan sebagainya, dah tak dapat apa. Tapi kalau ada di sini, insya-Allah akan dapat juga. Tak semua mungkin ada sebahagiannya. Dan bila kita sampaikan, kita telah menyampaikan apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi inilah para jamaah, sama-sama kita menjadi golongan yang insya-Allah cintakan ilmu dan suka untuk menyebarkan ilmu kepada orang lain. Jadi sebagaimana yang dimaklumkan tadi, bahawa tajuk yang akan saya sentuh ialah keistimewaan Al-Quran. Kita akan melihat kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi, itu semuanya adalah kalamullah. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, itu kalamullah. Injil yang kepada Nabi Isa pun adalah kalamullah. Zabur begitu kalamullah. Sehingga suhuf Ibrahim dan Musa itu semua adalah kalamullah. Artinya semua itu adalah kata-kata ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut ini tak ada perbezaannya antara Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu. Tapi insya-Allah kerana kesempatan yang sempit-sempit ini, yang terbatas ini, kita akan cuba melihat dari sudut Al-Quran sahaja, yang kita ingin memerhatikan bagaimana ataupun apakah yang dikatakan keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Kerana kitab-kitab yang lain bila disebut kalamullah, artinya semuanya mengandungi kebenaran. Tidak ada satu pun daripada kalam Allah itu, sama ada Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran, tidak ada yang salah. Malah di antara kitab-kitab tersebut membenarkan kitab yang sebelumnya. Jadi ini dari segi kebenaran tidak ada perbezaannya sebenarnya. Cuma kita nak lihat di antara perbezaan Quran dengan yang lain sehingga Quran menjadi yang istimewa. Pertama, Quran adalah kitab yang terakhir. Lepas Al-Quran tidak ada wahyu diturunkan lagi. Kalau kita boleh melihat apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan kepada dua orang yang salah seorang di antaranya datang ke masjid, itu dua orang datang ke masjid, salah seorang di antaranya telah melakukan zina mata sebelum datang ke masjid, iaitu melihat perempuan yang tidak menutup aurat. Bila masuk saja, kata Sayyidina Osman, kamu berdua masuk ke masjid, salah seorang di antara kamu telah melakukan zina mata. Jadi salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Osman, awahyun ba'da Rasulillah. Wahai Osman, masih adakah wahyu setelah baginda wafat? Kata Sayyidina Osman, tak ada. Maknanya setelah Rasulullah SAW wafat, maka tidak ada wahyu diturunkan lagi. Sebab
telah sempurna. Kita dengar tadi dibacakan oleh Imam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam madinah. Setelah sempurna diturunkan Al-Quran, maka tidak ada ayat ataupun satu ayat pun yang diturunkan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kenyataan Sayyidina Uthman bila ditanya, awahyun ba'da Rasulillah, ada wahyukah lagi selepas Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Uthman, la, tidak ada. Tapi katanya, ittaqu firasatal mu'min, kamu kena berhati-hati dan berjaga-jagalah firasat orang yang beriman. Kerana orang beriman ini, dia melihat dengan pandangan Allah. Maksud dengan pandangan Allah, iaitu pandangannya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh melihat sesuatu itu yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala daripada apa yang telah berlaku. Itu kalau kita lihat yang berlaku pada Sayyidina Uthman, kenyataannya mengatakan tidak ada wahyu selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita melihat bahawa baginda adalah Al-Quran adalah kitab yang terakhir, kerana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah merupakan Nabi yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baginda itu adalah penyudah kepada para nabi. Subhanallah, ya. Jadi kerana itu, kalau kita dah faham melihat ayat Quran seperti ini, tentu sekali orang yang mengaku ada sebagai rasul selepas baginda, maka adalah dakwahnya adalah tidak boleh diterima, adalah batil. Waliyazubillah, kalau ia benar-benar meyakini bahawa dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun khas untuk orang Melayu umpamanya. Kata rasul orang Melayu kan, itu na'udzubillah. Kalau sekiranya dilakukan dengan sengaja dan dia tahu, na'udzubillah, sebenarnya ia boleh jatuh kepada murtad. Waliyahzubillah. Kenapa murtad? Kerana membohongi Al-Quran dan membohongi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih, yang baginda mengatakan bahawa aku adalah khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Aku adalah penyudah kepada para nabi, tidak ada nabi selepas aku. Dan Al-Quran telah mengatakan khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir ataupun penyudah para nabi. Para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat beginilah keadaan Al-Quran, apa yang kita nak kaitkan kepada kita sekarang? Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca. Walaupun pahala baca itu memang begitu besar sekali. Lebih-lebih lagi kalau bulan Ramadan yang dilipat gandakan, ya, sehingga Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya apa? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim hasanatu harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka untuk setiap huruf itu dibagi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif lam mim sudah 3 huruf. Dan 3 kali 10 dah berapa? 30. Takkan tuan-tuan nak baca alif lam mim sadaqallahul azim. Sekurang-kurangnya wa ulaika humul muflihun. Bila bertahlil pemerintah dah berapa banyak kat situ. Ya Allah, banyaknya pahala yang Allah Ta'ala berikan, yang menunjukkan apa? Murahnya Allah Ta'ala kepada orang beriman. Sebab orang yang tak beriman, buat kebajikan, buat kebaikan apa pun, Allah tak bagi pahala. Tak bagi pahala. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para jamaah, kita kena merasakan beruntungnya kita sebagai orang beriman. Panggilan puasa bukan untuk semua orang. Panggilan kewajipan puasa ialah ya ayyuhallazina amanu. Tengok, orang beriman.
Jadi maknanya kita kena menjadi orang yang terasa dipanggil begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang lain tak boleh masuk. Kerana itu orang beriman begitu sifatnya. Sifatnya ialah sami'na wa ata'na. Itu sifat orang beriman. Jadi kalau kita melihat bahawa Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala, kita adalah umat yang terakhir. Sebab lepas ini tak ada umat lain lagi dah. Kenapa demikian? Kerana kan Rasulullah SAW diutuskan untuk semua. Kalau Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Hud pun kaumnya. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad Allah utuskan Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud Allah Ta'ala utuskan Nabi Salih. Wa ila Madyan akhahum Shu'aib, kepada kaum Madian Nabi Shu'aib. Bani Israel Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Tapi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, kami tidak utuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai pembawa berita gembira bagi yang taat dengan balasan syurga, wa nadhira, memberi peringatan bagi yang derhaka dengan balasan neraka. Bagi yang derhaka dibalas dengan neraka. Itu Rasulullah SAW diutuskan untuk semua. Kerana itu mereka yang tidak beriman ini pun adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai umat kafirah. Yang beriman disebut sebagai umat mukminah. Sebab itu Rasulullah SAW bila meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca surah Al-Quran, bila Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa sampai ke ayat yang ke-41, Allah berfirman, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bila sampai ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Abdullah bin Mas'ud, kafaka, cukup katanya baginda. Cukup, berhenti. Baginda menangis. Kenapa baginda menangis? Sebab ayat itu bermaksud bagaimana nanti di hari kemudian, iaitu di hari akhirat, setiap bangsa, setiap umat itu didatangkan rasulnya sebagai saksi kepada umat masing-masing, dan engkau Muhammad menjadi saksi kepada mereka semua, yang beriman dan tak beriman. Yang beriman pun dah banyak masalah lah kan. Mukmin ada mukmin yang taat, yang taat, ada mukmin yang derhaka. Ini semua umat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi yang tak beriman langsung. Ya, walaupun Rasulullah SAW telah menyampaikannya, dan hidayat itu bukan di tangan Nabi Muhammad SAW, kerana hidayat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pakcik baginda Abu Talib sendiri tidak mengucapkan dua kalimat syahadah waktu diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi begitulah Rasulullah SAW, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW adalah manusia yang bukan kita macam kita. Kita ni berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu kita. Nabi, orang yang pikul tu tak seberat Nabi tanggung. Maknanya kesusahan orang ataupun umat, Nabi rasa begitu berat sekali. Azizun alaihi ma'anittum, dia merasa berat apa yang kamu alami, apa yang kamu deritai. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah SAW menangis bila apa? Bila dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud ayat 41 daripada surah An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud baca dari awal lagi, sampai ayat ini cukup. Dan baginda menangis.
Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita adalah sebagai umat yang terakhir. Bila umat yang terakhir, kitab yang Allah Ta'ala turunkan adalah kitab yang terakhir, artinya tidak ada kitab lain yang perlu kita cari. Yang menjadi kewajipan sekarang bagi kita ialah membaca Al-Quran. Walaupun kebaikannya, pahalanya begitu besar, lepas itu kita cuba memahami kandungan Al-Quran. Dan insya-Allah para jamaah, kalau kita memahami kandungan Al-Quran, sama ada kita sendiri membacanya dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, bila kita memahaminya, kita ikuti bacaan itu dengan hati kita, insya-Allah akan sampai pada ayat-ayat tertentu, kita juga akan menangis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan berlaku. Tapi syaratnya kita faham. Kalau tak faham, susah nak nangis kan? Tapi ada yang pelik, tak faham Hindustan boleh menangis tengok filem. Itu yang pelik sedikit ya. Para jamaah, yang kita nak lihat di sini, apa yang berlaku di sana? Yang berlaku ialah sentuhan Al-Quran. Sentuhan Al-Quran. Quran ini sentuhannya kalau begitu kena sasaran, perubahan begitu besar berlaku. Siapa di antaranya? Yang di antaranya yang paling ketara Sayyidina Umar. Bila dibacakan surah Taha, bila seorang itu ingin mengetahui kebenaran, Allah Maha mengetahui, Dia akan tunjukkan kebenaran itu. Walaupun Sayyidina Umar kita tahu sebelum masuk Islam adalah di antara yang paling digeruni, penentangan yang begitu keras terhadap Islam, tapi segala-galanya ketentuan Allah. Kita kena mengambil pengajaran seperti ini. Jangan layan syaitan ni. Syaitan ni, para jamaah, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin, syaitan ini kita susah nak lawan dengan dia. Sebab apa? Sebab syaitan dia punya kerja satu je. Apa dia kerja je? Nak sesatkan orang, nak jauhkan orang dari Allah. Kita ni banyak kan nak fikir kita nak cari makan untuk anak, untuk isteri, ya, untuk keluarga macam-macam kan kita fikirkan. Kalau bisnes besar-besar, 2 orang bekerja dan sebagainya, ya, kalau yang tadi ada isteri nasib baik, kalau isteri satu, kalau ada 2 kena fikirlah. Banyak kita nak fikir, syaitan satu aja. Sebab itu kita tak boleh menang untuk berhadapan dengan syaitan kalau tak dapat pertolongan Allah. Hanya dengan pertolongan Allah kita dapat berhadapan dengan godaan syaitan. Tapi dengan syarat kita mengakui benar-benar bahawa kita ini adalah lemah, supaya kita merasakan benar-benar la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ini harus ada pada kita. Sebab itu bila kita membaca Al-Quran, kita akan terasa sentuhan-sentuhan itu. Sentuhan Al-Quran yang telah berlaku kepada siapa? Sayyidina Umar umpamanya di zaman silam, ya. Kemudian kita lihat manusia ini, kalau sekiranya hatinya tidak bersih, dia tidak akan dapat sentuhan Al-Quran. Kerana itu kita perhatikan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, bila mentafsirkan ayat la yamassuhu illal mutahharun, beliau pertama mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang sudah suci. Artinya orang yang menanggung junub tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran, mesti kena suci dulu, ya. Itu hadas besar. Hadas kecil ada khilaf lah ulama. Kita ambil yang hadas besar, artinya kena bersih. Kata beliau, itu dari sudut hukum fiqahnya. Kemudian mutahharun lagi kata beliau ialah mutahharun kat situ maknanya ialah para malaikat. Malaikat Jibril yang membawa wahyu daripada Lauh Mahfuz sana. Quran yang daripada Lauh Mahfuz dibawa turun oleh, kita tahu kan tentang sejarah penurunan Al-Quran kan, iaitu pertama sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia,
daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi SAW berperingkat-peringkat selama lebih kurang 23 tahun. Jadi yang daripada Lauh Mahfuz itulah, kata Imam Syauqani, yang dibawa turun iaitu para malaikat. Itu yang mutahharun. Yang ketiga katanya mutahharun ialah orang yang sudah disucikan hatinya. Maknanya kalau hendak mendapat sentuhan Al-Quran, kita kena bersihkan hati kita. Pertama sekali, bersihkan daripada sifat-sifat yang mazmumah. Kena bersihkan apa saja pun, ya. Kita mohonlah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh barakah, yang penuh kebaikan, yang dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, syaitan dibelenggu. Jangan kata syaitan dibelenggu ni syaitan yang macam mana, syaitan yang lain macam mana. Syaitan yang dibelenggu ini, maksudnya syaitan yang nak menggoda kita ini, Allah Ta'ala belenggu untuk memberi kemudahan kepada kita. Sebab itu dikatakan di sana, bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini, kalau orang tak mengambil kesempatan untuk mendapat kebaikan itu, maka dia tak akan dapat kebaikan itu. Sebab sudah diberi kemudahan. Walaupun kita tak nafikan nafsu itu ada, kan? Tapi syaitan yang nak menggoda ni dibelenggu untuk memberi kemudahan kepada kita. Cuba kita lihat suasana bulan Ramadan kan berbeza dengan suasana lain, ya. Cuma kita kena perhatikanlah suasana mana yang kita nak ambil. Mula-mula bagaimana suasananya kan? Apa kata orang? Aura, ya. Aura Ramadan hebat, ya. Hebat. Dan kalau dipahami benar-benar suasana Ramadan ini, Ramadan adalah penuh barakah. Ramadan juga boleh dijadikan untuk titik permulaan perubahan. Sebab perubahan itu berlaku ialah bermula dengan turunnya Al-Quran. Sebelum itu kita lihat orang-orang Arab Jahiliyah, kezaliman mereka di antara yang terkenal sekali. Apa kezaliman mereka? Tanam anak perempuan hidup-hidup, yang berkuasa menindas yang lemah dan sebagainya. Lainlah yang menyembah berhala dan patung, itu semuanya. Artinya kehidupan sosial yang ada pada masa itu agak memang teruk sekali. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan yang bermula dengan Iqra sampai Alaq, 5 ayat yang pertama. Tujuannya ialah untuk mengubah semua kehidupan yang ada di zaman itu. Dan bukan berarti kehidupan yang ada di zaman itu, semua ciri-ciri kezaliman, kebatilan, semuanya dapat diatasi setelah Quran diturunkan kepada Nabi SAW sampai ke akhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Allah tak turunkan sekaligus Al-Quran. Kenapa? Sebab jiwa manusia ini, sifat manusia begitu kan. Coba kita lihat proses manusia berfikir. Adakah dia lahir terus jadi profesor? Mana ada? Tak ada kan? Tak ada. Allah sebut dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu tak tahu satu benda pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kamu keluar daripada perut ibu kamu tak tahu satu benda pun. Allah Ta'ala Maha mengetahui bagaimana prosesnya. Naik, belum tahu apa-apa lagi kan, baru masuk sekolah dan seterusnya. Dan bila belajar, kita tak pernah jumpa orang dia nak masuk sekolah darjah 1 sampai mati. Tak ada. Tak ada orang masuk sekolah darjah 1 sampai mati. Mesti nak naik darjah. Kenapa kalau hal agama kita macam nak darjah 1 sampai mati? Tak tahulah, fardu ain dah cukup. Tak. Kita kena faham bahawa agama Islam ini yang asasnya, dasar utamanya ataupun sumber utamanya adalah Al-Quran. Yang disebutkan tadi ialah agama Islam ataupun ajaran Quran adalah ajaran yang meliputi semua hal kehidupan manusia.
Kalau kitab-kitab yang lain, Injil umpamanya, lebih banyak hal-hal kerohanian sahaja. Hal-hal sosial, hal-hal apa, hukum hakam tidak ada pada ini. Hal-hal pentadbiran negara tak ada dalam Injil. Dia hanya pembersihan rohani sahaja. Tapi Islam adalah keseluruhannya. Sebab itulah Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran supaya orang Islam ini masuk dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Disuruh. Kerana dalam Al-Quran yang mana Islam itu sebagai agama yang diridai oleh Allah, terdapat hal-hal yang berhubung dengan manusia dengan Tuhannya sahaja. Hal-hal antara manusia dengan manusia, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara dan seterusnya. Kerana itu para jamaah, kita perhatikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui, Maha mengetahui, telah menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan titik permulaan untuk manusia membuat perubahan kalau dalam hidupnya, daripada tak baik kepada baik, daripada baik naik lagi sebagai yang lebih baik lagi. Dan ini telah terbukti melalui Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda. Dan bila Quran diturunkan, Rasulullah SAW apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dialah yakni Allah yang telah memutuskan di kalangan kamu yaitu orang yang ummi, yang tak tahu baca dan menulis, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa mulanya? Nabi membacakan dahulu. Yatlu 'alaikum ayatihi, baca. Lepas baca, ajar pula. Lepas ajar, diasuh, ditarbiyah, dididik para sahabat itu. Dan mereka yang diasuh oleh baginda, di antaranya yang dikumpulkan oleh baginda di Darul Arqam bin Abil Arqam. Bilangannya tak ramai, ya. Dididik, diasuh, mereka pun berkembang dan sebagainya. Sebab itu dalam satu-satu daerah, satu-satu tempat, satu-satu kawasan perlu ada kumpulan yang mendidik ataupun membentuk dirinya, mentarbiah dirinya berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana golongan inilah yang akan menjadi yang kuat nanti, insya-Allah. Ya. Jadi para jamaah, kalau kita lihat bahawa Quran ini yang Allah Ta'ala turunkan, keistimewaan yang pertamanya tadi ialah sebagai kitab yang terakhir yang tidak ada kitab selepas Al-Quran. Yang kedua, Quran adalah mukjizat yang kekal abadi. Kita tahu bahawa setiap rasul Allah Ta'ala adakan mukjizat. Sebagai apa? Sebagai bukti pengakuan mereka sebagai rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan kita tahu pengertian mukjizat ialah perkara luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka yang mendakwa sebagai nabi, sebagai bukti kebenaran dakwaan mereka. Dan mukjizat itu tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Sama ada tongkat Nabi Musa boleh menjadi ular, ya, ataupun lautan terbelah, ataupun yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, orang yang mati boleh hidup. Ini semua adalah mukjizat-mukjizat yang disebut sebagai mukjizat hissiyah, mukjizat yang boleh dilihat. Tapi Al-Quran bukan mukjizat hissiyah, bukan bendanya, bukan yang kita nampak ini, itu namanya mushaf. Bukan itu. Kalau itulah kita tengok, berbagai-bagai mushaf sekarang dibuatkan, yang kecil, yang besar, yang ada apa tu namanya emasnya, gunakan air emas dan sebagainya kan, maknanya boleh ditandingi oleh orang lain. Sedangkan mukjizat ialah suatu perkara yang tidak boleh ditandingi oleh orang lain, tak boleh dilawan oleh orang lain. Itu namanya mukjizat. Quran, kita lihat, ya. Jangan kata kita sekarang ini, pada mereka yang waktu itu diturunkan Al-Quran, pakar bahasa dari kalangan kaum musyrikin, pakar bahasa, bila mereka itu mendengar Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka membuat pengakuan.
Dia kata apa? Yang aku dengar daripada Muhammad bukan kata-kata manusia. Dan kita tahu kan bahawa orang Arab ini kehebatannya dari segi bahasa. Sebab itu para jamaah, Allah Ta'ala turunkan ataupun datangkan mukjizat itu perkara yang menjadi kehebatan kepada mereka. Waktu Nabi Musa AS, mukjizat apa? Tongkat menjadi ular dan membaham ular-ular yang dicipta oleh tukang-tukang sihir. Sehingga mereka membuat pengakuan bahawa yang berlaku pada Musa adalah mukjizat yang mereka tak boleh lakukannya. Zaman Nabi Isa AS, masyarakat ketika itu popular, hebat dalam ilmu perubatan. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan mukjizat yang berbentuk perubatan. Ya, ada yang apa? Yang buta dari kecil. Ya, buta daripada kecil bukan mudah untuk dirawat, tapi dengan mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa AS, maka Allah Ta'ala sembuhkan mata budak itu. Okey. Kemudian bila kita lihat Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya bukan yang boleh dilihat. Ya, yang lain-lain boleh dilihat, seperti apa tu, air yang keluar daripada jari jemari baginda. Sekarang dah tak berlaku lagi, wafat dah Rasulullah SAW. Bulan terbelah, sudah berlaku di zaman silam. Dan yang lain-lain tu, mukjizat itu namanya mukjizat hissiyah, mukjizat yang boleh dilihat. Quran, mukjizatnya bukan yang itu, yang nampak itu. Mukjizat Al-Quran ialah pertama pengertian yang ada dalam Al-Quran, kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, saya boleh bawa beberapa contoh sedikit yang mudah kita perhatikan. Iaitu apa dia? Ini boleh bantu bagian perubatan. Ketika Al-Quran Allah Ta'ala turunkan, waktu itu perubatan-perubatan moden belum ada lagi, tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala sebut tentang azab yang Allah Ta'ala akan berikan ataupun kenakan kepada orang kufur kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka yang dibakar itu di dalam neraka itu, setiap kali kulit mereka bila dibakar itu menjadi kering, hangus kering. Bila hangus kering, apa kata Allah Ta'ala? Kami tukar dengan kulit lain supaya mereka merasakan azab. Masalah apa Allah Ta'ala tukar dengan kulit yang lain? Sebab bila kulit yang kering itu, yang dibakar itu, dibakar sekali lagi, rasa ke tak rasa? Tak rasa. Ini dia akui oleh pakar-pakar kulit, ya. Kalau tak percaya, insya-Allah siapa yang bersedia kita test dia. Subhanallah. Dari mana Nabi SAW tahu ini? Dari mana? Waktu itu perbuatan tak ada lagi. Ini Allah Ta'ala dah sebut setiap, dan sekarang diakui kebenarannya. Nah, satu lagi, ya, tuan-tuan bantu saya, ya. Saya bukan tahu sangat ini, tuan-tuan boleh bantu. Tapi iya ataupun tidak saja, bukan banyak pun. Bukit Bukau bergerak ke tak bergerak? Tak bergerak, kan? Tapi Al-Quran kata Bukit Bukau bergerak. Subhanallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibala, kamu melihat Bukit Bukau, tahsabuha, kamu sangka ia jamidatan, tidak bergerak, kaku. Tengok, ya, betul tak? Kita tengok tu bergerak ke tak bergerak? Tak bergerak, kan? Tapi Allah menggunakan ayat kamu sangka. Artinya yang kita tengok tak bergerak itu sangkaan. Jadi macam mana? Kata Allah Ta'ala, wa hiya tamurru marras sahab. Sedangkan yang sebenarnya Bukit Bukau itu bergerak, kata Allah Ta'ala. Ya, tapi bergerak macam mana ini? Kalau tidak, bukit kita yang dekat ini sudah ada di Sabah sana.
Tak berpindah pun. Tapi perhatikan halusnya bahasa Al-Quran para jamaah. Kalau kita baca, Allah dah mulakan dengan tahsabuha. Kamu sangka. Rupanya yang kamu tengok dalam mata kasar itu hanyalah sangkaan. Subhanallah. Kalau begitu macam mana ini? Allah Ta'ala kata tamurru marra sahab. Sedangkan bukit buka itu bergerak seperti awan. Cuba perhatikan. Teori sains dikatakan awan itu sendiri bergerak tak? Tak bergerak. Tapi dia bergerak dengan itu angin kan? Subhanallah. Artinya awan itu sendiri tak bergerak, tapi dia bergerak dengan tiupan angin. Bukit Bukau tak bergerak, tapi dia bergerak dengan putaran bumi. Bergeraklah kan dia. Dengan putaran bumi itu dia nampak bergerak. Kalau kita tengok gitu memang tak bergerak lah. Tapi Allah buat perbandingan dengan awan yang bergerak. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita lihat, kalau nak bercakap banyak lagi, teori Big Bang yang diagung-agungkan kan, baru aja Quran dah sebut awal dah. Penemuan apa tu dua lautan yang hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Quran dah lama dah sebutkan. Kemudian baru diakui oleh pakar sains kan. Banyak lagi sebenarnya. Para jemaah, kalau kita lihat dulu, kalau kita dengar faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Zarrah dulu diterjemahkan apa orang Melayu kita? Biji sawi katanya. Sebab masa itu jumpa biji sawi paling kecil kan. Dia tak pakai mikroskop, mana dia nampak. Lepas itu tengok, rupanya jumpa kuman. Kuman lebih kecil. Perkataannya zarrah juga. Kemudian atom, kemudian proton, kemudian neutron. Lepas ini apa? Belum jumpa lagi ya. Tak tahu. Maknanya, subhanallah, ini mukjizat Al-Quran, iaitu kalimat yang Allah Ta'ala berikan itu maknanya sesuai untuk setiap zaman. Yang kamu temui paling kecil itulah zarrah namanya. Subhanallah. Ini Quran ya. Sebab itu kita tak kata yang dulu kata biji sawi salah. Tak, yang kata salah itu dijumpa masa itu. Lepas itu atom dan sebagainya kan. Ini dia Al-Quran mukjizat. Siapa yang boleh membawa satu perkataan yang pengertiannya boleh diterima pada setiap zaman? Siapa boleh buat? Ini menunjukkan Al-Quran adalah yang pertama, keistimewaan Al-Quran, dia adalah mukjizat yang paling besar. Kemudian dari segi hati pula, kita lihat bagaimana bila seorang itu benar-benar nak mengambil pengajaran Al-Quran, berubah hatinya. Kalau zaman dahulu Sayyidina Umar, zaman kita kemudian ni siapa dia yang kita banyak dengar sebut, iaitu daripada seorang penyanyi yang cukup popular, ya, penyanyi British, ya, Cat Stevens, bertukar menjadi Yusuf Islam sekarang. Bukan sekadar masuk Islam, tapi dia sama-sama menyebarkan Islam, ya, iaitu berdakwah, ya. Kerana niatnya baik, niatnya ingin mencari kebenaran. Tapi manusia kalau hanya nak mengetahui tentang kehebatan Al-Quran, sedangkan niatnya bukan untuk mendapat kebenaran, Allah tak buka hatinya. Subhanallah. Para jamaah, kita sama-sama ingatkan diri kita. Kalau kita benar-benar ingin mendapat petunjuk Al-Quran, ikhlaskan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan biarkan. Allah dah jadikan kita betul-betul merayu kepada dia. Takkan dia nak biarkan. Itu bukan sifat Allah. Dia tahu ini hamba sudah merayu kepadaku, ini hamba sudah mengharapkan aku. Dia tahu bahawa tidak ada siapa yang boleh membuka hatinya melainkan aku. Bila sudah datang mengadu itu, takkan Allah Ta'ala nak biarkan kita. Itu bukan sifat Allah Ta'ala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh menuju kepadaku, pasti aku akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah Ta'ala. Jadi orang yang tak mau mencari hidayat, tapi nak melihat kehebatan Al-Quran. Seperti siapa? Seorang di antara orientalis yang sangat terkenal, Goldziher. Goldziher ini adalah orientalis yang cukup terkenal. Kita tak boleh lawan dia. Sebab dia Quran dia boleh tafsir. Nah,
Kita kadang-kadang makna pun tercari-cari. Apa lagi maknanya? Dia Quran boleh tafsir. Tapi kita tahu kan, orientalis ni ialah mereka yang datang daripada barat ke Timur Tengah nak mempelajari Islam, tapi tujuannya nak memburuk-burukkan Islam. Itu tujuannya. Oleh kerana tujuannya begitu, Allah tahu. Sebab itu Allah tak buka hatinya untuk beriman. Walaupun dia boleh mentafsirkan Al-Quran. Itu di antara orientalis yang terkenal, namanya Corsair. Bolehlah tuan-tuan carilah mana. Di antara yang menulis tentang Corsair ini ialah almarhum Dr. Mustafa Ash-Shibani, seorang ulama daripada Syria, dalam satu kitabnya ya, Sunnah dalam Syariat ya, iaitu yang beliau bawa bahawa begitulah. Jadi para jamaah, kalau kita sudah tahu bahawa Quran ini adalah mukjizat yang paling besar, maka kita jangan lepaskan peluang kita, peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai umat yang akan mendapat hidayah dengan petunjuk yang datang daripada Allah melalui Al-Quran yang diturunkan. Sebab itu jaminan Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi bila kita melihat Al-Quran ini, Allah Ta'ala sendiri sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Allah mengatakan bahawa di dalam Al-Quran semuanya ada yang disebutkan tadi. Nak dari sudut apa? Nak cakap, kalau kita nak bicara tentang Al-Quran ini dari sudut kehebatan bahasa, subhanallah, dari segi ayatnya pun tak mampu dia untuk dilakukan oleh sesiapa pun. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kenyataan yang cukup tegas. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan olehmu ya Muhammad, sekiranya jin dan manusia berkumpul dan berhimpun untuk membawakan semisal Al-Quran yang sama seperti Al-Quran, apa kata Allah Ta'ala? La ya'tuna bimithli. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Sekalipun sebahagian mereka saling membantu sebahagian yang lain. Para jamaah, kita yakin dengan firman Allah Ta'ala ataupun tidak? Kita kena yakin ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak boleh membuat andaian. Mungkin zaman dulu tak apalah, berapa orang yang bijak pandai kan. Sekarang kita punya profesor, banyak kan, bidang berbagai-bagai ya. Profesor itu, profesor ini. Kadang-kadang seorang profesor tu dia punya PhD 3, macam-macam ya. Nak buat andaian, agaknya sekarang dah boleh lah, sebab profesor kita banyak ya. Allah Ta'ala sebut, jangan kata panggil manusia. Kalau tak cukup manusia, panggil jin untuk berhimpun. Minta ya, untuk bincang, bawa seperti Al-Quran. Allah Ta'ala kata, la ya'tuna bimithlihi. Pasti mereka tidak mampu membawa seperti Al-Quran. Di sini para jamaah, ayat seperti ini menuntut dan memerlukan kita meyakinkan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau ada orang cuba nak mengganggu akidah kita, kita tetap mengatakan Allah sendiri telah mengatakan tak mampu manusia untuk melakukannya. Sebagaimana kalau kita boleh mempercayai dahulu bahawa apa yang disebut oleh Al-Quran kemudian diperakui oleh pakar-pakar sains dan sebagainya, maka demikian juga bila dinyatakan oleh Allah Ta'ala bahawa tak ada manusia, jin dan manusia untuk membawa seperti Al-Quran, tak ada yang akan mampu melakukannya, maka kita kena yakin sebagaimana keyakinan kita terhadap yang disebutkan sebelum itu. Jadi para jamaah, ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Quran ini tidak mampu manusia melakukannya seperti yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tahulah kita bahawa Quran adalah mukjizat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, berikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
akhirnya sekarang ini, itu yang disebutkan tadi. Bagaimana kita berhadapan dengan Al-Quran itu? Yang tadi Allah Ta'ala dah sebut Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala menuntut kita supaya membacanya, mempelajarinya, kemudian menghayati tuntutan-tuntutan Al-Quran. Yang kita maksud hayati ini bukan sekadar melakukannya. Kalau sekadar melakukannya belum lagi sampai menghayati. Kita melakukannya apa saja suruhan Allah, ya, berupa salat ataupun puasa dan sebagainya, kita harus perhatikan. Iaitu bagaimana secara khusus kita menghayati bulan Ramadan, yang Allah sendiri menyebutkan kutiba alaikumusiyam. Ini pertama Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Artinya kita kena letak diri kita sebagai orang yang diseru oleh Allah Ta'ala. Artinya kita kena mengatakan dalam hati kita, ya Allah, aku yang kau seru sekarang ini. Sekarang aku buka hatiku, sedia untuk menerima apa saja yang kau nyatakan selepas ya ayyuhallazina amanu. Dalam ayat ini kutiba alaikumus, ya, diwajibkan kamu berpuasa. Subhanallah. Sedangkan puasa-puasa ini sebenarnya bukan untuk Nabi Muhammad SAW saja. Umat-umat yang dahulu pun sudah melakukan puasa. Tapi bagaimana kita nak melaksanakan puasa sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bila kita melaksanakan puasa, bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita bagaimana puasa yang sempurna. Ya, apa dia? Kita kena jaga dua perkara yang boleh membatalkan dan merosakkan puasa. Satu perkara yang boleh merosakkan puasa, habis. Yang satu boleh membatalkan pahala puasa. Jadi sama ada batal puasa terus ataupun batal pahala puasa. Sebab itu kita kena jaga kedua-duanya ini. Tentang pahala disebut beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang orang yang berpuasa tapi dia tak dapat pahala daripada puasa yang dilakukannya. Yang didapat hanyalah lapar dan dahaga. Kam sa'imin fala siyama lahu illa ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang didapat ialah lapar dan dahaga. Sebab ini di antara ulama yang mengatakan ialah Imam Ghazali umpamanya. Sebab dia hanya puasa menahan makan dan minum, sedangkan mata, telinga tak ditahan. Sebab itu Nabi SAW sampai kepada peringkat idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kalau sekiranya kamu, salah seorang di antara kamu berada dalam puasa, jangan keluarkan kata-kata yang keji, ya. Dan kalau diajak bertengkar pun kita disuruh bersabar dan katakan kita ini berpuasa. Sebab nak jaga pahala jangan hilang. Kan penat kita berapa jam? 12 jam ke 14 jam umpamanya, kan? Lebih kurang begitu, ya. Kita mula daripada apa? Daripada dekat pukul 6 lah pagi, kan? Kemudian 7:30 umpamanya. Secara ringkas, kan? Berapa jam dah? 13 jam setengah dah, ya. Tempat lain mungkin 18. Bukan nak kata apa, bodoh buat lapar, tiba-tiba tak dapat apa. Macam orang buat kerja, tak ada gaji pun apa. Bodoh lah, kan? Cari kerja yang ada gaji. Ini buat yang boleh dapat pahala. Jadi kerana itu kita diajar oleh Rasulullah SAW supaya ini kita jaga amalan kita ini sehingga tidak terhapus pahala. Kemudian yang lebih besar lagi kita kena jaga, iaitu jangan melakukan perkara yang boleh merosakkan puasa itu sendiri, ya. Kalau ditakdirkan oleh Allah lupa, alhamdulillah, itu rezeki kita lah, ya. Alhamdulillah, ya. Sebab Allah akan bagi rezeki. Tapi kena jaga perkara-perkara yang lebih besar daripada itu, iaitu bila kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, apa dia? Uhilla lakum lailatas siyami rafatha ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya.
dihalalkan untuk kamu mempergauli isteri-isteri kamu di malam puasa, di malam Ramadan dihalalkan, ya. Tapi di siang kena tahan, ya, kena kontrol itu semua, ya. Sebab dibimbangkan kalau sekiranya tidak dikontrol takut berit tak makan. Itu yang ada. Satu masa ada seorang katanya jumpa Rasulullah SAW, ya. Dia kata, ya Rasulullah, di siang Ramadan ni boleh tak saya gurau senda dengan isteri saya? Kata Rasulullah SAW, tak boleh. Kemudian datang seorang lagi, kata Rasulullah SAW, boleh. Dan macam mana yang boleh tak boleh ni? Rupanya yang tak boleh itu kerana orang muda. Jadi orang muda ni takut break tak makan, ya. Habis yang ini orang agak lama sikit. Tapi ingat, walaupun lama sikit, takut dia pakai macam kereta ada turbo dia, ya. Ini bukan saja merosakkan pahala dan sebagainya, merosakkan pahala terus, kemudian ada kena denda pula, ya. Jadi kita kena jaga ini. Yakin kalau kita mengaku kita lemah, kita akan ditolong oleh Allah yang Maha Kuat. Keyakinan ini mesti ada. Sebab itu para jamaah, kita diajar oleh ulama supaya kita ni, kan Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban. Rupanya bila kita teliti bahawa sebutan Nabi iman itu bukan aku dah beriman, bukan gitu. Kita kena rasakan keimanan kita ni. Kita rasakan keimanan kita. Apa dia? Sekarang ini kita diseru supaya melaksanakan puasa. Kemudian kita diberitahu, jaga puasa itu. Aku sebagai orang beriman, aku mesti jaga puasa. Sebab orang beriman ini yang disebutkan tadi, bila melakukan sesuatu akan dijanji pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu bezanya orang beriman dan orang kafir. Kalau kita lihat beberapa ayat, sama ada di dunia dan di akhirat. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Allah Taala janjikan kepada orang beriman yang beramal saleh, lelaki ataupun perempuan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kata Allah Taala. Dan dia mestilah orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami hidupkan dia di muka bumi ini dengan kehidupan yang baik, ya. Kemudian pahala akan diberi pada hari kemudian yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ini yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang beriman. Sebab itu, bila kita melakukan sesuatu, kita harus rasakan, aku ini orang yang beriman, aku dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu itu supaya mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bila mengatakan dalam hadisnya, yaitu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Sebab itu amalan-amalan yang kita lakukan semuanya ini para jamaah, hatta bila kita membaca Al-Quran pun kita harus rasakan, aku membaca ini kerana aku orang yang beriman. Aku ingin mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran Allah Ta'ala telah mengatakan, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini adalah memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Artinya kalau mengikut panduan Al-Quran, seorang mukmin itu janganlah ragu, janganlah terbimbang bahawa dia sedang berada di jalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitu para jamaah, walaupun kita dah tahu bahawa Quran adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dan Quran adalah kitab yang terakhir, tidak ada kitab selepas ini lagi, ya. Kalau ada pun huraian-huraian dan tafsiran-tafsiran kepada Al-Quran, ya. Dan juga Al-Quran adalah kitab yang mengandungi semua hal, ya, semua hal, apa saja ilmu memang ada di dalam Al-Quran. Asas untuk dapat ilmu itu ialah apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Tanyalah, ya.
Kita tanya, sekarang nak tahu tentang urut-urut dan itu semuanya. Cuba Pak Tajam, cuba tanya orang yang tahu. Kalau kamu tak tahu jangan sembarangan urutnya. Takut-takut lepas urut tu tegak sebelah, tak bergerak langsung. Dia mesti ada caranya, ya. Begitulah kita, Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, bahawa Al-Quran ini ialah yang mengandungi segala kebaikan untuk manusia. Dan kerana itu, bila kita jaga Al-Quran, pertama sekali kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, yang biasa kita dengar hablun minallah wa hablun minannas. Bila hablum minallah kita jaga para jamaah, yang lain insya-Allah kalau ada pun sikit-sikit tu perkara biasa, ya. Blackout. Blackout jangan itu, ya. Itu jangan itu cerita lain, blackout itu, ya. Ini blackout. Tahun berapa? 90 berapa tu di Paka, Terengganu. 97 98 lebih kurang begitu, ya. Berlaku kan blackout kat sana kan? Nampak? Apa yang berlaku? Satu semenanjung habis kan? Sebab di sana dia pangkalnya kan. Bila sana problem, satu semenanjung habis. Tapi kalau sekiranya sat-sat yang ada sini berlaku dijaga di bahagian apa, Banging umpamanya, ya, Kajang sana tak apa-apa. Sebab itu hablum minallah, kalau dijaga yang lain semua insya-Allah boleh kita jaga. Sebab itu kena jaga yang ini, ya. Hablum minallah kena jaga semua-semua. Kalau yang ini ada pun insya-Allah kalau kita tetap jaga yang itu, dia boleh diatasi. Tapi kalau itu dah rosak, jangan heranlah, ya. Ya, pukul bini ke, curi apa, bunuh mak ke, roboh anak sendiri ke, kerana hablum minallah tak ada. Tapi kalau hablum minallah ada, insya-Allah ini akan terjaga, ya. Inilah para jamaah. Mungkin kalau kita nak melihat sedikit, ialah keistimewaan Al-Quran itu sendiri, ya. Iaitu Quran adalah kitab yang tak boleh diragukan kandungannya. Tapi sekarang ini persoalannya, bagaimana kita dengan Al-Quran. Itu yang penting kita buktikan pengakuan kita tentang keistimewaan Al-Quran. Tidak lain ialah wa qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, Allah nanti akan lihat, Rasulnya akan lihat apa yang kamu lakukan itu, dan orang beriman pun akan melihat apa yang kita lakukan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, iaitu umat yang insya-Allah akan memberi perhatian, memberikan rasa simpati kepada saudara-saudara kita muslimin di tempat-tempat lain, ya. Mudah-mudahan kalau kita perhatikan kewajipan puasa ini pun Allah Ta'ala tak bezakan. Sama ada awak tu raja bertahta ataupun rakyat jelata, puasanya semuanya di bulan Ramadan. Sama kan? Masa puasanya, kalau di kita 13 jam, dia pun 13 jam. Tak ada beza, ya. Cuma dengan negara lain memang berbeza, tapi masanya sebenarnya sama. Bulan Ramadan tak ada yang berbeza. Kemudian masanya ialah daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasanya kan sama kan? Tak beza. Maknanya kita harus mempunyai sama perasaan. Kalau sekiranya yang di sana menderita, kita harus merasa juga. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW kan, iaitu orang mukmin ini ibarat satu jasad, kan begitu. Kalau sekiranya ada anggota tu yang rasa sakit, yang lain mesti rasa sakit juga, kan begitu kata Nabi SAW. Pepatah Melayu kita pun disebutkan, cubit paha kiri, paha kanan, terasa kan? Kalau tak rasa, problem kaki kanan tu, saja potong saja kaki itu, ya. Cuba tak guna kan? Dia tak rasa, tak guna kan? Maknanya itu di antara satu doa tadi yang imam baca sedikit, iaitu supaya kita
kena bantu saudara kita, sama ada yang tertindas kerana keislamannya ataupun yang lain, yang sebagaimana yang berlaku di Mesir sekarang ini. Ya, kita kena bantu, paling tidak bantu kita ialah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kezaliman itu dibiarkan begitu sahaja. Ya, sebab itu kita lihat, ya. Kalau tak salah besok saya dengar katanya ada besok perhimpunan ke kedutaan Amerika lepas Jumaat. Saya dengar, ya. Dia bermula di masjid Masjid Tabung Haji tu, ya. Dia akan tu Jumaat lepas tu dia akan saya dengar tu. Kalau di Kelapangan orang KL taklah, orang Selangor, ya. Boleh tu, sebab kita nak melahirkan rasa simpati kita. Kita tak boleh biarkan mereka itu, kita ni sekarang ini lepas ini tidur. Mereka itu yang dekat sana tu 24 jam tu duduk kat dataran Raba'ah, ya, duduk kat sana, tak berhenti sampai sekarang pun, ya. Walaupun yang menggulingkan sisi dan buat haram-haram, dia akan adakan perang saudara, tapi mereka faham dah sekarang siapa yang benar. Allah Ta'ala dah kata, apa dia? Innal batila kana zahuqa. Yang batil nanti akan hilang, akan lenyap. Ini adalah jaminan Allah Ta'ala. Jadi begitulah para jamaah. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, suasana bulan Ramadan ini melahirkan dan menimbulkan kepada kita rasa persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Mudah-mudahan ukhuwah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini Allah Ta'ala pelihara, supaya kekuatan Nabi SAW, para jamaah, para sahabat dahulu ialah pertama kekuatan akidah, kedua kekuatan ukhuwah, ketiga baru kekuatan senjata dan fizikal. Jadi inilah yang diantara faktor yang diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala kepada baginda SAW dan para sahabat. Jadi sekadar itu agaknya, ya, 1 jam cukuplah tu, ya. 1 jam saja yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah apa yang disebutkan dari awal tadi, mudah-mudahan kita ini dah dijadikan oleh Allah Ta'ala dari kalangan yang sentiasa suka mencari kebaikan dan untuk menyebarkan kebaikan itu pula kepada orang lain. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang Allah Ta'ala janjikan berbagai-bagai kebaikan, yang kita sendiri memang sangat mengharapkan kebaikan-kebaikan itu, dan kesempatan ini kita tidak tahu sama ada akan kita dapat lepas ini ataupun tidak, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-Nya yang sentiasa mencari petunjuk dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin perkata orang tu tak berapa jelas, ya, kabur-kabur ke apa dan sebagainya, bolehlah agaknya kita kongsi-kongsi untuk sama-sama kita manfaatkan, insya-Allah, ya. Wallahu a'lam.